Rezeki dia lah tuan-tuan. Orang bisnes kan. Cuma kadang-kadang dia orang ni zaman jahiliah dia lain. Kita tak boleh nak hukum dia terus kata berdosa besar, masuk laknat Quran, masuk neraka. Kita nasihat lah. Selagi kita boleh baiki dia pun nak baiki, dia pun baru tahu benda tu tak boleh. Zaman jahiliah dia mana tahu apa. Zaman dia buat tu dia pun tak pernah datang masjid. Dia pun tak tahu hukum hakam. So kita bagilah dia peluang untuk dia berubah. Kalau dia boleh buang, dia buang lah. Saya kata nasihat dia buang lah. Cuma dia kata kalau sayang juga, tapi tak apalah, nanti dia fikir dengan kontraktor. So tak apalah, kita bagilah dia peluang untuk perbaiki keadaan. Ada orang baru balik daripada Indonesia, Makassar. Dia panggil Yogyakarta. Bila pergi dekat Yogyakarta tu, dia ada satu kawasan dia panggil Parabudur. Barabudur ke Parabudur, lebih kurang gitulah. Kawasan-kawasan dia panggil tempat Buddha lama. Jadi kita pergi sana, okey, nak pergi tengok tempat sejarah lama. Cuma orang akan beli baju. Baju tu dia petak ada gambar-gambar patung-patung lama. Ataupun tempat gambar-gambar patung-patung penyembahan Hindu lama. Boleh tak kita pakai? Ulama semua bersepakat tidak boleh pakai. Kerana baju itu menggambarkan penyembahan yang salah, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ramai dia orang beli. Oleh kerana itu kalau nak beli tulisan Parabudur dia tulisan Yogyakarta secara umum bolehlah, ya. Ataupun gambar-gambar pemandangan itu dibenarkan. Tapi kalau katakan benda tu adalah tempat penyembahan, tak dibenarkan. Dia sama macam gambar gereja. Ada orang dia pergi ke luar negara. Saya tahu orang Bandar Baru Bangi ni kebanyakannya orang-orang educated. Orang yang banyak keluar negara, businessman, ahli perniagaan, sama tu ahli perniagaan, businessman. Pensyarah, ya, pensyarah, orang politik. Dia orang ni akan keluar negara banyak. Jadi bila dia pergi ke luar negara, dia akan pergi ke tempat-tempat yang bersejarah. Antara tempat-tempat sejarah tu dia akan pergi dekat Vatican sebagai contoh, Italy atau Rom. Dia pergi dekat tempat-tempat yang ada gambar ataupun potret kanisah. Bahasa Arab panggil kanisah, kalau kita kat Malaysia panggil gereja. Ada salib. Kita pun beli sebab nak menunjukkan itu kawasan yang pernah kita hadir ataupun tempat yang dikatakan tempat sejarah. Tidak boleh pakai. Kita tak boleh pakai sebab apa? Sebab gambar itu ada, pertama, salib. Yang kedua, mempromosikan rumah ibadat bukan Islam. Itu nombor 2. Nombor 3, apatah lagi gambar-gambar itu dia melambangkan benda yang haram. Sebagai contoh, kasbet. Tak boleh. Kasbet ke, semua jenis nama arak tak boleh. Walaupun baju tu jersey bola. Tak boleh lah. Sebab apa kamu nak beli baju yang ada lambang orang lambang arak yang diharamkan oleh Islam. So you promo benda tu, you dapat dosa. So tak dibenarkan dalam Islam. Itu gambar dan juga patung. Cuma patung dia ada keringanan sikit. Ada keringanan. Iaitu keringanan kepada mainan-mainan kanak-kanak. Wa idza kana hunaka naw'un minat tamasil la yuzhar fihi qasdu ta'zim wala taraf. Pertama, kalaulah ada patung yang bukan bertujuan untuk diagungkan. Patung yang bukan diagungkan. Patung kanak-kanak lah, Ultraman, SpongeBob, tu dia budak-budak punya mainan. Ataupun yang kalau orang perempuan dia Barbie, tu budak mainan budak perempuan. Bukan tujuan untuk diagungkan, tetapi untuk mainan budak-budak perempuan, budak lelaki. Wala taraf, tidak melampaui batas dia punya mahal dia tu. Saya tak setuju tuan-tuan orang beli mainan harga patung harga sampai 2-3 ribu ringgit. Iron Man ke apa ke, membazir. Patung ke. Kalau murah tak apa.
Nah, tu sebab dia Qardawi sebut. Dr. Yusuf Qardawi sebut, wala taraf. Taraf ni tidak membazir, mahal yang melampau. Hanya kerana patung tu kau beli. Tak payah. Tetap tak dibenarkan. Sebab tidak ada faedah. Daripada awak beli patung tu, baik beli benda lain yang boleh mendatangkan faedah. Mainan kanak-kanak apa sampai beribu-ribu, sampai belah-belah ribu. Ada yang beli sampai patung dia besar ni, patung macam Iron Man ke apa, beli kat Damansara. Datang dari Johor semata-mata nak beli tu. Saya tanya berapa harga? 3,990 patung tu. Saya kata apa istimewanya? Dia keluar lampu. Keluar lampu je. Pasar malam banyak. Tapi kadang-kadang benda-benda macam ni boleh membawa pada pembaziran. Hukum pembaziran pula kat situ. Wala yuzi minhu syai'un minal mahdhurat as-sabiqah. Fal Islam la yudayyiqu bihi sadran wala yara bihi ba'sa. Islam tidak menggalakkan kalau katakan ada benda-benda seperti tadi. Ada tujuan untuk membanggakan atau membesarkan patung-patung ataupun untuk pembaziran dan sebagainya. Islam tidak menggalakkan. Wadhalika kallu'bil al-awlad as-sighar allati tusna' ala syaklin arais. Oleh kerana itu, Islam juga tidaklah begitu keras untuk menghalang budak-budak bermain dengan patung-patung kanak-kanak. Budak-budak dia nak main, Islam tidak melarang. Bahkan dia tunjukkan contoh allati tusna' ala syaklil arais. Patung yang ada pakai gaun disebut. Maknanya untuk budak-budak perempuan. Au qitat, kuda, kucing, binatang-binatang dekat Mekah pun ada jual, ya. Au ghairi dhalik minas siba wal hayawan. Sama ada daripada daripada haiwan atau daripada haiwan-haiwan yang ganas ataupun daripada haiwan-haiwan ternakan. Itu dibenarkan. Ini kerana Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu al'abu bil banat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'tini sawahib li. Suatu ketika aku bermain dengan budak-budak kecil masa zaman Aisyah kecil ni. Budak-budak, kanak-kanak perempuan. Semua datang main dengan aku sehinggalah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi datang, budak-budak ni semua lari. Budak-budak perempuan ni berlari. Dia menyorok. Macam malu pada Nabi SAW. Yakhtafina. Dia menyorok. Ada duduk belakang Aisyah. Khaufan min Rasulillah. Sebab takut pada Rasulullah. Takut ni macam malu lah. Segan dengan orang tua. Sebab orang Arab ni dia orang perempuan. Dia tak macam kita. Mereka ajar orang perempuan dia tidak terlalu terbuka. Orang Arab ni. Dululah. Sekarang tak. Sekarang lain dah. Sekarang dia macam kalau nampak orang lelaki, dia orang akan lari. Dia malu. Sebab dia diajar malu dengan orang lelaki yang bukan mahram. Jadi zaman Nabi begitu. Masa orang lelaki datang, termasuk Rasulullah datang, orang perempuan, budak-budak perempuan semua lari-lari, menyorok-nyorok dekat belakang pokok dan sebagainya. Lantas, Nabi SAW datang main dengan budak-budak tu. Tengok Nabi dia pandai ambil hati budak-budak. Dia datang, dia turun main dengan budak-budak. Dan berkata kepada Nabi berkata kepada kepada Aisyah, qala laha yauman ma hadha? Apa yang kau main ni wahai Aisyah? Apa ni? Qalat banati. Ini adalah budak-budak kecil ataupun mainan-mainan macam mainan kanak-kanak pada zaman dululah. Wa ma hadha alladhi fi wasthihunna? Apa benda yang duduk tengah-tengah patung-patung tu? Kata patung kanak-kanak tu ada tengah-tengah tu apa benda? Maka Aisyah pun kata farsun. Ini ada kuda. Lantas kuda tu maksudnya binatang tu ada kuda, dia macam bentuk kuda. Maka Nabi pun kata, wa ma hadha alladhi alaih? Apa benda yang duduk dekat kuda tu? Aisyah kata dekat kuda tu ada kepak, ada sayap. Lantas Nabi pun cakap, farsun lahu jinahan. Macam mana kuda ada sayap? Qalat awasami'ta annahu kana li Sulaiman bin Daud khairun laha ajniha. Fadhahika Rasulullah SAW. Aisyah pun jawab pada Nabi, takkah kamu wahai Rasulullah pernah dengar bahawa Nabi Sulaiman bin Daud
dia ada kuda yang mempunyai kepak atau sayap. Nabi pun gelak. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi SAW pun tak pernah marah budak-budak kecil untuk memain patung-patung. Ini dalil menunjukkan bahawa tak salah untuk kita membenarkan orang, anak-anak kita main patung kecil dan sebagainya. Tuan-tuan, dalam bab hukum ni, tuan-tuan tak boleh. Dia kena pegang tau. Dia kena tahu sebab pengharaman. Patung haram sebab orang guna untuk ibadat. Sembah. Itu tak boleh. Patung guna untuk pembaziran. Tak boleh. Patung guna untuk tujuan membuka aib wanita sebagai contoh. Patung wanita telanjang atau lelaki telanjang. Tak dibenarkan. Semua tu patung-patung yang ada sebab kenapa diharamkan. Tapi patung kanak-kanak, macam mana keadaan sekalipun, ia dibenarkan. Walaupun patung tu dah tak dimain. Anak kita kecil, kita beli banyak. Sekarang ni patung tu dah tak ada orang main. Anak dah masuk universiti. Adakah kita boleh nak haramkan patung tu? Tak boleh. Ia masih lagi patung kanak-kanak yang boleh disimpan. Boleh simpan. Jangan dibuang je. Macam baru ni ada dekat golf resort ni. Dia punya patung ni, anak-anak dia punya zaman kecil-kecil tu, patung mahal-mahal. Beli kat overseas, dia ni sayang anak perempuan dia letak. Jadi dia kata, Ustaz, perlu ke dia buang, Ustaz? Sebab dia kata anak dah besar. Anak masuk universiti dah. Saya kata, kenapa nak buang? Sebab dia dengar kata, kalau katakan patung tu, orang kata apa, haram untuk mainan budak-budak je. Haram untuk semua keadaan kecuali mainan budak-budak. Sekarang ni budak-budak dah tak ada. Jadi perlu ke saya buang? Tak perlu. Tak perlu buang. Simpan je lah. Lepas ni ada cucu, pakai yang benda sama. Kalau katakan tak nak pakai juga, jangan buang. Ni dia letak dalam sampah. Itu membazir. Ambil pergi bagi dekat rumah, dekat orang-orang susah. Oh, tuan-tuan, dapat orang susah suka dia orang, tuan-tuan. Oh, ya Rabbi. Saya pernah buat ni. Saya beli untuk anak perempuan saya. Anak perempuan tu kecil-kecil suka main bulu-bulu tu. Bear apa semua kan. Kita belilah. Jadi anak dia kata dah masuk universiti. Bila masuk universiti tak ada orang main berdebu macam tu je. Saya kata buat apa membazir kata. Cucu pun belum ada lagi. Nanti kan cucu datang kan, cucu dah tak nak dah ni, dia nak yang jenis yang baru-baru pula, yang lain pula. Saya pun ambil kumpul lebih kurang dekat 8 bear tu, letak dalam plastik, pergi hantar Dobi, bersih semua, bawa ke UKM. Dekat UKM ni ramai orang cleaner yang ada anak. Saya kata boleh tak datang esok, datang jumpa saya kat bilik. Saya tanya ni berapa orang anak, ni berapa orang anak, yang perempuan lah sebab dia patung perempuan semua. Jadi adalah 3 orang datang. 3 orang datang. Seorang tu ada 2 orang anak, ada 3 orang anak, ada 2 orang, gitulah. Jadi saya pun bagi dalam plastik, saya bagi siap-siap. Saya kata bagi dekat anak-anak. Anak kecil lagi. Tuan-tuan tahu, lepas beberapa minggu cuti sekolah, budak-budak datang. Datang ni, pegang budak-budak kecil tu, anak-anak dia orang datang nak ucap terima kasih. Sampai mak-mak dia, cleaner-cleaner ni cakap kata, Ustaz, diorang ni tak boleh lepas, Ustaz, tak mau pergi sekolah sebab nak peluk ni. Daripada muda lagi, daripada kecil lagi diorang nak, tapi kami tak mampu nak beli. Ni kami dapat ni, dia peluk-peluk sungguh. Datang ucap terima kasih, puas tuan-tuan. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita tengok pun sedih tuan-tuan. Sebabnya kadang-kadang kita jangan membazir. Sebab ada orang yang memerlukan. Kita Alhamdulillah pakai buang, kita boleh buang. Tapi bagaimana orang yang susah? Orang-orang yang tidak ada duit. Itu sebab jangan kita membazir dalam banyak perkara. Ini dalam bab hukum lah tuan-tuan. Sama juga macam semalam ada orang telefon. Ada hamba Allah meninggal dunia. Dia meninggal dunia di luar negara. Dia ni pula ada isteri 4 orang. 4 orang isteri. Isteri pertama ada kat luar negara tu. Jadi bila isteri pertama ada kat luar negara, biasalah, dia ni orang ada duit, ramai bagi nasihat. Isteri pertama ada kat luar negara, teman dia meninggal kat luar negara, selesailah. Yang pertama tengah urus kat sana. Nombor 2 ada kat luar negara juga, tapi di tempat lain, negara lain. Nombor 3 dan nombor 4 ada kat Malaysia. Ada seorang bagi nasihat, dia kata, Ustaz, kami pening ni.
Sebab isteri kedua, ketiga, keempat tak tahu boleh pergi tak dekat negara yang suami dia meninggal dunia. Saya kata kenapa? Dia kata sebab isteri dalam iddah. Saya kata iddah itu akan berlaku selepas urusan pengkebumian selesai. Mati suami, takkan terus tak boleh keluar. Sebab nak ke bumi ni, macam-macam benda akan selesai. Akan perlu dibincangkan. Isteri kena ada, anak-anak kena ada, isteri pertama kena ada, kedua, ketiga, semua kena ada. Takkanlah bila meninggal, suami jalan pergi ke kubur, kita duduk. Memang ada pandangan kata tak payah. Tak payah dia, tak payah keluar. Boleh, itu lebih afdal. Tapi kalau dia nak keluar, boleh tak? Ulama-ulama membenarkan. Hatta dalam mazhab Syafi'i, benar tapi dengan adab. Macam contoh dia nak keluar negara. Sekarang ni nombor 1 dah ada dekat negara tersebut. Nombor 2, 3 dan 4 boleh tak pergi? Boleh. Dia pergi untuk urusan pengkebumian. Selesai pengkebumian, semua balik. Bukan saja yang pertama, yang 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 semua kena balik Malaysia dan beriddah di rumah masing-masing. Cuma bila berada dekat sana, dia tak bolehlah berhibur. Tak boleh lepas kebumian suami dia tu pergi ke shopping dekat mega sale ke apa semua, tak boleh lah. Habis kemudian balik. Sebab bila nak ke bumi tu, dia ada beberapa benda yang dia perlu selesaikan. Ditambah pula isteri ketiga ni diwasiatkan oleh suami dia, kalau berlaku apa-apa kat dia, you kena datang. Bila macam tu keadaan, dia kena pergi untuk selesaikan. Mungkin ada beberapa perkara, dokumen-dokumen yang kena bawa dan sebagainya. Maka pergilah semua. Tu sebab ada yang nasihat kata tak boleh, jangan pergi. Yang pertama dia pergi. Tak boleh lah macam tu. Hukum dia sama je. Kalau seorang yang pertama, kalau tak boleh pergi, semua tak boleh pergi. Apa beza yang pertama dengan 2, 3, 4? Tak ada beza. Sebab sekarang ni semua isteri. Dia illah tu, dia sebenarnya pengharaman balik pada illah. Balik pada sebab pengharaman tu. Macam patung. Haram sebab sekian-sekian. Dibenarkan sebab illah dia kenapa? Illah dia kerana patung budak-budak. So dibenarkan dalam itu. Bila bukan selain budak-budak punya mainan, ada satu jenis patung pula dipanggil at-tamasil an-naqisah wal musyawwahah. Ni patung yang tak sempurna. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, ramai orang beli patung Firaun. Dan gundik-gundik dia adalah Petra apa semua tu kan. Gambar-gambar macam tu boleh tak dibeli? Bukan murah tuan-tuan, beratus dolar harga dia, nilai dia. Daripada hadis Nabi SAW, anna Jibril alaihi salam imtana'a an dukhuli baiti Rasulillah SAW liwujudi timthal ala bab bi baitih wa lam yadkhul fil yawm at-tali hatta qala lahu mur bi ra'si at-timthal falyuqta hatta yasiru ka hay'atil syajarah. Suatu hari Jibril tak nak masuk rumah Nabi sebab Aisyah ni dia hias dekat pintu rumah ada gambar patung, ada gambar burung. Jibril tak datang hari pertama, tak datang hari kedua, sehinggalah arahan daripada Jibril, mur bi ra'si timsal, potong kepala patung itu yang ada dalam gambar tu. Fal yuqta hatta yasiru ka hayati syar. Pecah-pecahkan dia jadi macam seakan-akan pincang-pincangan dia macam pokok yang dah dileraikan. Barulah malaikat atau Jibril alaihi salam masuk rumah Nabi SAW. Jadi kat sini dalil menunjukkan bahawa gambar-gambar yang lukis, gambar-gambar yang diperbuat daripada tangan manusia yang diukir tidak boleh sempurna. Mesti hilangkan mata dia, mesti rosakkan dia punya wajah dia. Macam contoh mata ada hitam ada putih, so kita hitamkan semua, boleh. Ni kalau sebagian ulama dia nak bagi gambar-gambar tu tidak sempurna. Dia sebenarnya gambar yang dimaksudkan ni, gambar yang lukis tangan ni. Tapi gambar fotografi, jumhur ulama daripada ulama kontemporari di Mesir, di Kuwait, ya, dalam mesyuarat Majma' Fiqh Islami membenarkan kalau gambar-gambar yang dia fotografi ni. Sebab ia bukannya gambar yang dilukis dengan hard word. Dia buat tu
dia buat kerja keras untuk nampak yang cantik. Tu buat macam contoh ada orang dia ambil gambar dia, gambar pasport ke, gambar dia yang tu dia pergi bagi tukang lukis. Pelukis pun lukis. Nak kata haram, memang ada pandangan antara mazhab Hanbali mengatakan haram tu berbuat demikian. Makruh lebih selesa kot. Dia sedap sikit lah. Nak bagi haram ni bukan apa, seram je. Kita letak makruh tu lebih selamat. Kalau yang lukis-lukis ni makruh lah, elak kan. Macam kami punya muka pun, saya, muka ustaz-ustaz ni ramai. Datuk Zulkifli Al-Bakri, muka Ustaz Azhar Idrus, ramai dia yang lukis. Budak-budak muda dia pandai melukis, dia pun bagi kat kita hadiah. Dia orang bagilah kat kita, so saya simpan je lah gambar tu. Tapi tak ada lah ditayangkan sebab gambar tu lukis. Saya elakkan daripada ditayangkan. Sebab apa? Sebab takut fitnah, tu je. Tapi kalau gambar fotografi yang kita ambil gambar anak convocation, anak bergambar dengan family, itu dibenarkan oleh ulama-ulama Mesir dan juga majma' fiqh Islami dan sebagainya. Tu tak ada isu, ya. Sebab dia memang ambil gambar kita betul. Dia kiasnya macam kita tengok cermin. Dekat cermin tu bukan kita, tapi adalah pantulan daripada gambar kita ataupun kita punya ni. Samalah juga macam kamera tu. Gambar fotografi tu benda yang sama juga. Cuma kena tutup aurat, itu je lah, ya. Walaupun begitu, tak nafikan memang ada ulama mengharamkan untuk kita letak gambar-gambar fotografi tu. Kecuali gambar tu gambar-gambar pemimpin ulama, pemimpin negara. Contoh Arab Saudi diharamkan gambar. Tuan-tuan, dibenarkan gambar ni untuk gambar pemimpin raja dia. Nombor 2, gambar pasport dan gambar visa. Itu je. Yang lain tak dibenarkan. Tapi sekarang ni, fatwa dulu keras. Sekarang ni nampak dia makin ringan dan ringan. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Wala raiba annana idza ta'ammalna wa ansafna nahkum bi anna at-tamathil an-nasafiyyah allati tuqam fil mayadin takhlidan li ba'd al-muluk wal uzama ashaddu fil hurmah fi at-tamathil as-saghirah al-kamilah allati tuttakhadh li zinah fil buyut. Oh, masyaallah. Gambar-gambar atau patung-patung yang diukir ataupun dibuat sebagaimana pemimpin-pemimpin negara buat untuk mengagungkan dirinya, hukumnya haram. Contoh di Baghdad, Baghdad dulu Saddam Hussein, dia buat patung dia tengah-tengah bandar sebesar-besar alam. Itu haram. Gambar untuk letak bahawa itu pemimpin kita, nak kenal pada anak-anak kita boleh. Tapi kalau nak letak patung sebesar-besar alam, tak dibenarkan. Haram. Di Syria ada gambar Hafiz Asad. Gambar patung Hafiz Asad sebesar-besar alam. Kalau tuan sampai ke, dia panggil dawaran, dia panggil satu bulatan, dia panggil bulatan Damsyik. Bulatan Damsyik tu tengah-tengah dia adalah patung Hafiz Asad. Haram. Di Libya sama juga, patung dibuat muka nama apa tu? Muammar Gaddafi. Tapi dah patahkan dah, dia putus dah. Masa dia kalah tu, dia dah dibunuh tu, orang pancung, buang. Itu semua diharamkan sebab duit rakyat. Yang kedua, patung. Yang ketiga, tiada faedah dia letak gambar macam tu, patung macam tu. Tu 3 benda disebabkan. Dan banyakkan negara-negara Arab berbuat demikian. Dan yang paling ketara sekali, Muammar Gaddafi, dia buat dalam masa orang ambil harta dia dalam istana, dia punya araik, dia punya apa? Katil. Bukan katil, tempat kerusi yang duduk macam ni. Kerusi manjang itu,
ada patung perempuan. Kerusi tu tinggi, macam kursi sofa rumah kita tu, sepenuhnya diperbuat daripada emas. Lepas tu gambar muka anak perempuan dia. Itu memang tak boleh lah. Dia kalau untuk orang Arab tu yang kaya-kaya semua dia buat benda tu. Memang tak ada pelik. Ni ada seorang kawan, dia WhatsApp. Dia sampai kat sebuah negara Arab. Jadi dia sampai tu, ni orang multi-millionaire tuan-tuan. Dia pergi rumah orang ni, Arab ni. Dia masuk dalam tandah tu, dia punya semua peralatan tu adalah emas. Cuma dia tanya, apa hukum dia berak dalam mangkuk jamban tu, diperbuat dari emas. Dia tanya, saya kata ni gold plated ke apa? Tak, dia memang betul berak. Memang betul emas ustaz. Dia tanya, kenapa buat dari emas? Dia kata, daripada aku membazir simpanan tu, baik aku guna. Nak elak bayar zakat ke apa benda tak? Arab ni. Jadi tu dia malam tu sebelum dia tidur, dia WhatsApp saya. Dia kata, apa hukum dia berak dekat jamban emas? Saya kata kalau dah tak ada jamban lain, berak je lah. Sebab itu bilik, macam bilik tetamu tu dia bagi duduk je. Oh, kalau boleh kikis bawa balik sikit tak apalah. Dia kata tak boleh kikis ustaz. Memang dia buat elok. Jadi maknanya sampai peringkat kaya begitu, hukumnya tetap haram. Patutlah dalam kitab fiqh sebut tak boleh makan daripada pinggan emas, cawan emas, perak, sudu emas. Kita duk fikir ada. Kat Malaysia memang tak ada lah. Tapi negara-negara Arab ni kadang-kadang dia orang buat. Yang bela anjing, kita fikir ada orang bela anjing. Sekarang orang tak bela anjing dah, orang bela rimau kat rumah. Yang buat tu negara Arab yang kaya-kaya. Orang Arab bila dia kaya sungguh. Dia akan buat benda yang pelik-pelik. Itu sebabnya tuan-tuan, membuat patung-patung yang besar-besar dekat rumah-rumah, semua tu tak dibenarkan dan diharamkan oleh Islam. Walaupun ia kecil, tak tahulah, ada orang ni dia pelik-pelik tu kan. Dia buat dekat tangga rumah. Dia naik tangga je. Kat tangga tu, kepala tangga tu, dia buat kepala dia dan kepala isteri dia. Tuan-tuan pernah tengok tak? Dia buat kepala dia, rumah ni dekat arah Damansara. Tapi dia dah buat dah lah. Dia datang, bila saya pergi rumah dia tu, dia tunjuklah ni. Dia buat zaman jahiliah dia Ustaz. Nak buang tak boleh dah. Dah melekat dia buat dekat dia punya tu. Orang kaya tu kan, orang duit banyak ni lain sikit. Saya kata patutnya jangan buat macam ni kan. Sebab ni kepala, muka kita, wajah kita buat apa? Lepas tu isteri kita pula, lepas tu rambut isteri pula tu. Isteri pakai tudung. Lepas tu dia buat bentuk rambut isteri semua. Saya kata tak boleh lah macam ni kan. Lepas tu dia kata macam mana nak buat Ustaz? Saya kata kalau boleh buang lah. Lepas tu dia fikir nak buang lah. Dia kata kalau buang ni memberi impak pada dia punya tangga ke tak? Memang besar tu kan. Rumah dia lebih kurang masjid ni kot. Lebih kurang 2 tingkat ke 3 tingkat, tak tahu. Saya main kat bawah je. Nak naik dia punya tangga punya tu kan. Cantik. Memang cantik. Rezeki dia lah tuan-tuan. Orang bisnes kan. Cuma kadang-kadang dia orang ni zaman jahiliah dia lain. Kita tak boleh nak hukum dia terus kata berdosa besar, masuk laknat Quran, masuk neraka. Kita nasihat lah. Selagi kita boleh baiki dia pun nak baiki, dia pun baru tahu benda tu tak boleh. Zaman jahiliah dia mana tahu apa. Zaman dia buat tu dia pun tak pernah datang masjid. Dia pun tak tahu hukum hakam. So kita bagilah dia peluang untuk dia berubah. Kalau dia boleh buang, dia buang lah. Saya kata nasihat dia buang lah. Cuma dia kata kalau sayang juga, tapi tak apalah, nanti dia fikirkan kontraktor. So tak apalah, kita bagilah dia peluang untuk perbaiki keadaan. Baik. Ada 4 prinsip gambar-gambar al-lawhat wan nuqush ay suwar ghayr mujassamah. Untuk gambar-gambar yang tidak ada tubuh badan ni, ada 4 prinsip Islam membenarkan. Pertama, gambar-gambar yang tidak disembah.
min dunillah kal baqarah indal hindus wa ma syabah dhalika fa inna sawwaraha lihadzal gharad wa lihadzal qasad la yakunu illa kafiran naqishan nashiran lil kufur wad dalal. Kalau gambar-gambar yang perhiasan yang ada gambar patung-patung yang disembah, kita buat, kita yang reka, hukumnya haram dan boleh membawa kepada syirik, na'udzubillah. So tak perlu kita buat. Ada orang kita pelajar UiTM ni kat Shah Alam, dia orang jumpa, dia kata dia dapat projek, dia kerja dengan sebuah syarikat grafik, dan dia diminta oleh sebuah syarikat bukan Islam untuk mereka gambar ni, dia panggil patung untuk penyembahan Buddha atau Hindu, antara dua lah, saya tak ingat lah, antara dua. Cuma dia yang kena buat balik. Dia beggar lah, adalah pembegaan gitu kan. Jadi dia arah oleh ketua bos dia syarikat ni buat benda tu. Saya kata tak boleh buat. Sebab patung, gambar dalam patung tu, gambar patung dalam grafik yang dia nak buat, dia nak bagi pada syarikat yang bagi projek dia tu, tidak boleh. Kita tidak boleh buat. Sebab kita orang Islam. Saya tanya dia kata macam mana? Sebab bos dah bagi kat dia. Pergi bincang lah. Sebab dalam syarikat tu dia kata ada orang bukan Islam. Jadi suruh bos dia tu bagikan kerja ni kepada orang bukan Islam tu. Dia buatlah benda lain. Jadi alhamdulillah dia minta dengan bos dia, kata benda tu tak boleh. Dia dapat projek yang lain untuk reka satu grafik yang tidak ada kaitan dengan ibadat, bukan Islam, tetapi untuk mainan kanak-kanak dan juga untuk gamers. Itu dibenarkan. Tak ada masalah. Sebab Nabi tak benarkan benda tu. Yang kedua, dia beli gambar ataupun dia ukir gambar yang bukan ada penyembahan, bukan manusia punya gambar, tubuh badan, tapi gambar tu gambar alam ataupun gambar pokok ke apa semua, dia lukis dan dia mengatakan bahawa lukisan dia lebih cantik daripada yang asal. Itu tak boleh. Dia tak boleh sebut macam tu. Aku lukis gambar pantai ni lagi cantik daripada original yang Allah jadi. Itu tak boleh. Itu tak dibenarkan. Itu prinsip yang kedua. Pertama, tak boleh penyembahan bukan Islam. Yang kedua, tidak boleh menyamakan lukisan kita tu, lukisan pantai, lukisan pokok, lukisan apa saja, lebih hebat daripada ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu tak dibenarkan. Nombor 3, tak dibenarkan juga taswir ma yuaddi ila uyubin nisa awir rijal. Tak boleh juga kita melukis anggota-anggota yang menampakkan aurat. Contoh, lukis payudara, tak boleh. Lukis tubuh perempuan secara umum. Saya ada satu kali itu saya pergi conference. Jumpa dengan seorang profesor, dia ni di Sabah. Universiti Sabah tak ada saya. Cara dia pun memang macam orang ni, macam M. Nasir punya geng. Style dia melukis. Dia buat PhD dekat overseas. So dia kata masa dia belajar melukis, masa dia zaman jahiliah, dia kata nak lukis ni dia akan letak perempuan depan, tak pakai baju, lukis. Saya kata apa pasal kena lukis perempuan juga, kenapa tak lukis lelaki? Dia kata perempuan ni banyak seni pada tubuh dia pula. Wah, tak boleh, hukumnya haram. Tapi dia kata zaman tu zaman jahiliah Ustaz, zaman tu saya pun tak semayang. Sekarang dah semayang dah, tak buat dah. Saya ajar anak murid saya kat universiti pun saya tak suruh dia buat benda-benda macam tu. Tu tak apalah. Tak boleh lukis gambar-gambar perempuan yang membuka aurat atau sebagainya. Macam-macam. Tak boleh, yang keempat, tidak boleh mengukir ataupun melukis suar al-anbiya was-sahabah atau malaikat. Tidak boleh melukis gambar nabi-nabi, rasul-rasul, tak boleh.
kita bayangkan lukis gambar Nabi. Ni Nabi handsome je ni, tak boleh. Hukumnya haram. Tak boleh pakai handsome. Atau sahabat-sahabat Nabi, tak boleh juga. Dekat ni macam-macam tu tak. Kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, Yahudi, dia lukis gambar Uzair. Dia lukis gambar Nabi Daud. Tu kalau Kristian dekat sana, dia lukis gambar Nabi Daud, dia lukis gambar Nabi Isa, dia lukis gambar gambar Maryam, dia lukis. So kadang-kadang orang kita ni pula, dia pergi, dia tak tahu apa, dia main beli je. Gambar-gambar tu dia lukis, dia letak kat baju juga, sama juga macam baju Palestin, welcome to Jerusalem. So bila sampai tu, dia orang membeli gambar. Gambar tu nampak gambar orang pakai serban, dia ingatkan gambar ulama kali. Saya kata jangan, ni gambar dia orang lukis gambar Nabi Daud alaihi salam. Ni gambar Isa, Nabi Isa alaihi salam, dia lukis. Tak boleh, hukumnya tetap tak dibenarkan. Termasuk gambar-gambar Umar bin Khattab, sahabat-sahabat Nabi macam Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, itu tidak dibenarkan juga. Semua ini dijelaskan oleh ulama tentang penghormatan kepada para nabi dan rasul. Jadi 4 prinsip yang tidak dibenarkan untuk kita melukis ataupun kita letak gambar tu dekat rumah. Termasuk juga gambar-gambar ulama yang kita tak kenal. Contoh dia orang letak gambar Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai contoh. Betul ke gambar tu? Bila letak ni pula, orang ni letak ni, dia kata, kalau letak gambar ni, insya-Allah rumah ni akan selamat daripada malapetaka. Tu dah khurafat dah, tak boleh. Kalau setakat letak gambar-gambar ulama, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke, Syekh Abdul Qadir Ar-Naud ke, siapa saja ulama kita letak kat rumah tu untuk bagi kenal anak-anak kita, okey. Tapi kalau letak untuk tujuan pemujaan, untuk ambil barakah pada gambar tu, tak boleh. Sebab apa? Takut nanti termasuk daripada perkara yang boleh bawa pada khurafat dan juga syirik. Na'uzubillah. So kena hati-hatilah. Letak gambar tak apa. Kenapa letak gambar? Ni siapa ni? Ni Syekh sekian-sekian. Kenapa letak? Saya sukalah tengok muka ulama ni, gambar Syekh ni. Saya kenal nama ulama. Tu okey lah, beres lah. Jangan sampai peringkat kita tak tahu apa yang kita letak. Kadang-kadang orang ni reka je. Betul ke tidak? Wallahualam. Inilah yang berlaku zaman-zaman dulu. Dia letaknya gambar tu sebagai peringatan. Lama ke lama, patung tu asalnya peringatan. Lama-lama dia orang sembah. Itu na'uzubillah. Bahaya. Wallahualam bisawab. Jadi insyaAllah pada pertemuan akan datang, kita akan bincang hukum yang seterusnya berkaitan tentang hukum gambar fotografi. Ini nanti kita akan bincang. Yang gambar orang selalu tanya, gambar anak convocation, gambar kita, gambar pasport dan sebagainya. Itu kita akan bincang dalil dia. Ini dah dibincangkan dan difatwakan oleh ulama-ulama antarabangsa dan juga dalam negara. Okey, saya nak buka soalan. Ni ada soalan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya bertanya berkaitan tentang hukum isap vape? Adakah vape ini sama macam hukum kita isap rokok? Tuan-tuan, semua benda yang boleh mendatangkan mudarat, hukumnya haram. Rokok telah difatwakan haram kerana mendatangkan mudarat. Kalau vape, sama juga. Kalau ia disahkan oleh Kementerian Kesihatan, ia boleh mendatangkan mudarat, ia boleh membawa pada haram. Jadi oleh sebab itu, kena balik kepada asas. Adakah ia mendatangkan kebaikan? Kalau kebaikan,
kena dapatkan bukti daripada Kementerian Kesihatan dalam dan luar negara bahawa ia baik untuk kita, dia baik untuk kesihatan, maka barulah boleh. Tapi kalau selagi Kementerian Kesihatan kata tak baik, selagi itulah ia tidak dibenarkan. Tapi kalau ikutkan perbincangan mufti-mufti dekat Malaysia, kebanyakan mereka meletakkan bahawa vape itu mendatangkan kemudaratan. So kita kena beringatlah. So elakkanlah daripada kita buat benda-benda yang boleh merosakkan kita punya paru-paru dan seumpamanya. Baik, kita bagi laluan untuk azan. Kemudian saya buka soalan, kalau ada saya jawab, kalau tak ada kita boleh untuk solat. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada keluarga yang sedang sakit. Beliau telah sakit sekian lama. Cuma ada kalanya dia mampu semayang dan ada kalanya dia tak mampu semayang. Lebih parah lagi apabila dia tidak sedarkan diri, iaitu bercakap benda-benda yang tidak berfaedah. Hampir 1 hari, kadang-kadang 2 hari. Mungkin disebabkan faktor ubat yang dia makan. Kemudian dia akan pulih kembali. Adakah dia kena qada semua semayang yang dia tinggalkan selama 2 hari ketika dia tidak sedarkan diri? Mohon pencerahan. Orang sakit ni tuan, dia dikecualikan semayang apabila dia tak mampu untuk solat. Macam mana tu? Dia tak sedar apa yang dia buat. Macam ni, sahabat kita ni. Dia makan ubat, dia tak sedar. Mughma alaih. Dia sama ada dia pitam, ataupun dia koma, ataupun dia bercakap benda yang dia macam mabuk ubat. 2 hari dia cakap tak tentu hala, tak sedarkan diri, maka dia tidak wajib untuk semayang ketika itu. Bila dia sedar lepas 2 hari, masuk hari ketiga, dia kembali baik. Dia wajib qada jika dia boleh qada. Tapi kalau dia tak mampu nak qada, dia hanya mampu untuk semayang yang sedia ada saja, cukup. Maka dia boleh semayang apa yang dia mampu sahaja, mengikut kepada kemampuan yang dia ada, sebab dia sedang sakit. Tapi kalau lepas tu dia sihat, dia kena qada balik semua 2 hari yang dia tinggalkan atau hari-hari yang dia telah tinggalkan semayang. Ini bagi orang sakit. Sebab orang sakit ni tuan-tuan, kita tidak boleh nak paksa dia untuk berbuat benda yang dia tak mampu. Macam contoh, ada orang dia nak rukuk, tak mampu nak rukuk penuh, jangan tekan dia. Nanti kan pinggang dia sakit. So dia boleh rukuk mengikut kemampuan dia. Dia nak sujud, dia tak mampu nak sujud sepenuhnya. Dia mampu sekadar yang tu mampu. Buat apa yang dia mampu. Jadi jangan perlu kita nak tekan dia sampai peringkat menzalimi dan menyukarkan orang yang sedang dalam keadaan sakit. Wallahu alam. Jadi ini untuk soalan yang daripada live ni. Saya nak buka soalan yang ada dalam ni. Ada? Okey, kalau tak ada, kita berhenti dulu setakat ni dan kita sambung pada bulan hadapan. Jadi apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minna.